Melayu awal lagi. Kerajaan Melayu awal lagi, kita dah ada institusi raja yang menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Jadi, dia pernah berubah dan seperti mana kita pernah lihat dalam kelas sebelum ini, institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal, pada peringkat awal dulu, pada kerajaan Melayu awal dulu, raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri. Ketua kerajaan negeri ya. Dan raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak, total power dalam pemerintahan. Kalau ada sesiapa yang tak tahu, cikgu, apa itu kuasa mutlak? Kalau raja kata, Syasha pergi buat air sekarang, kena buat air sekarang. Kalau tak buat air, kena hukum pancung. Ya. Kalau raja kata, Kavia, kamu kena kemas buku kamu sekarang, kena buat sekarang. Oh, ya. Okey. Jadi di situ kalau kita lihat, itulah dipanggil kuasa mutlak, di mana arahan raja menjadi satu perintah yang mesti dilaksanakan, mesti dibuat. Jadi itu dipanggil kuasa mutlak. Jadi dan kalau kita lihat, segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, maknanya segala maklumat berkaitan dengan pentadbiran ke, perundangan ke, kehakiman ke, ataupun hubungan diplomatik, iaitu hubungan antara kerajaan dengan kerajaan lain. Contoh kerajaan Melaka dengan kerajaan Cina. Itu hubungan diplomatik. Juga ditentukan oleh raja atau sultan. Jadi, raja atau sultan akan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. So, dibantu oleh pembesar. Manakala, bila kedatangan British, institusi raja pada zaman penjajahan British sejak daripada tahun 1842 sehinggalah sampai 1957, raja atau sultan sewaktu penjajahan British, raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Kekal, masih lagi ketua negeri. Tapi raja atau sultan ini tidak mempunyai kuasa mutlak. Tidak ada kuasa mutlak dalam pemerintahan. So, raja atau sultan akan menjadi atau merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Dan British telah meletakkan penasihat-penasihat British bagi setiap negeri. Adanya penasihat British untuk mengurus pentadbiran negeri. So, di sini cikgu telah tunjukkan pada minggu lepas di mana kalau kita lihat, inilah dia gambaran sultan-sultan, di mana kalau kita lihat di sini terdapatnya seperti Sultan Selangor, kemudian juga sultan, di sini ada Sultan Perak, kita saat cikgu, dan ada sultan-sultan lain. Dan di sini pula kalau kita lihat, inilah dia penasihat-penasihat British. Ya, penasihat-penasihat British yang menasihati baginda dalam pentadbiran. Ini sewaktu kedatangan ataupun penjajahan British. Baik. Kemudian, kalau kita lihat di sini, iaitu pada zaman Jepun. Pada zaman pendudukan Jepun, pendudukan Jepun, raja atau sultan juga dikekalkan sebagai ketua negeri. Tetapi raja atau sultan juga tidak mempunyai kuasa mutlak. Tak ada. Sama macam British, tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahannya. Tidak ada. Jadi raja atau sultan ini hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Manakala Gubernur Jepun pula mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu. Jepun datang bila, cikgu? Ada yang bertanya, Jepun datang bila? Jepun sebenarnya telah datang ke negara kita daripada tahun 1941
hingga 1945. Plus minus lebih kurang 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Tapi Jepun telah memerintah negara kita. Ya, hebat. Baik. Dan yang keempat. Okey, selepas kita merdeka hingga sekarang, bagaimana institusi raja ini? So, kalau kita lihat, institusi raja selepas merdeka hingga kini, kalau kita lihat, apa yang telah berlaku, iaitu sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Apa itu sistem raja berperlembagaan, cikgu? Baik. Raja berperlembagaan ni bermaksud, raja atas dia, kita kata raja macam ni lah. Ni raja, okay, atas dia ada undang-undang. So, dia juga cannot breaking the law. Cannot break the law. Kalau raja break the law, raja juga akan boleh bersalah dan dihukum. Compared to dulu, okay, yang raja berkuasa mutlak, raja dekat atas, the law di bawah raja. So, raja boleh, okay, buat undang-undang. Dan undang-undang tidak diguna pakai kepada raja. So, raja boleh, okay, kawal undang-undang. But now, sistem raja berperlembagaan, raja duduk di bawah undang-undang. That is different between raja berkuasa mutlak dan raja berperlembagaan. Do you understand it? Okay, Gavin, Tisha, understand it? Okay, Kavya, faham? Faham ya? Kalau tak faham, boleh bertanya. Okay, Syasha, faham tak? Faham. Salah. Syasha, faham? Faham kan? Faham. Kalau faham, okay, bagus. Kalau tak faham, boleh bertanya. Jangan malu. Okay, kalau tak faham, boleh bertanya. Right. So, kita lihat. Itu sistem raja berperlembagaan. So, kuasa raja, okay, kuasa raja atau sultan ini adalah tertakluk. Okay, bermakna adalah, kita kata, dihadkan di bawah perlembagaan negeri. Perlembagaan, maknanya perlembagaan tu apa, cikgu? Perlembagaan tu sebenarnya undang-undang. Please remember, perlembagaan ni sebenarnya is refer to undang-undang. So, kuasa raja atau sultan juga, okay, di bawah perlembagaan. Jadi, macam mana pula negeri? Setiap negeri, pentadbiran negeri diketuai oleh menteri besar dan dibantu oleh majlis eksekutif, iaitu majlis pentadbiran. Dan kemudian institusi yang di Pertuan Agong, ataupun kita kata yang di Pertuan Agong, ni jawatan yang di Pertuan Agong itu diperkenalkan selepas merdeka. Terdapat 9 orang Raja Melayu yang dipilih sebagai yang di Pertuan Agong, namun secara bergilir-gilir. Kalau untuk pengetahuan kamu, macam sekarang ni kan, kamu tahu tak yang di Pertuan Agong kita sekarang ini adalah Sultan dari Negeri Pahang. Okey, Sultan daripada Negeri Pahang tu, iaitu Sultan Abdullah tu, itu adalah Agong kita sekarang. But after 1 or 2 years nanti, okey, Sultan Abdullah ini akan turun dan seterusnya. Okey, siapa yang jadi Agong, cikgu? Yang jadi Agong adalah Sultan dari Negeri Johor. Iaitu Sultan Ibrahim akan naik, Sultan Ibrahim nama dia, akan naik menjadi yang di Pertuan Agong. Ya. Sultan Ibrahim yang dari Johor. Again? Sultan Ibrahim dari Johor kecil. Sultan yang kelima? Tak, satu Johor. Pada Sultan apa yang apa kata? Sultan Ibrahim ialah Sultan Johor. Ya, betul. Sultan Ibrahim ialah Sultan Johor. Kemudian Sultan Abdullah sekarang ni ialah Sultan Pahang. Sultan Abdullah ialah Sultan Pahang. Jadi dia ikut giliran. Cikgu.
Saya tengoklah satu YouTube channel. Okey. Diorang dapat jumpa Sultan Johor. Betul? Boleh? Boleh ke, Cik? Boleh, tak ada masalah. Kalau kamu nak jumpa Sultan Johor pun tak apa. Kalau kamu nak Tak, jumpa, diorang pergi untuk hari jadi anak Sultan. boleh. Tetapi jika dijemput, if Yelah. invited lah, ada invitation. Kalau kamu tiba-tiba nak offer diri, saya nak ikut. Memang tak boleh lah. Diorang daripada US datang ke Malaysia. Ya, memang boleh. Dan itu adalah atas persetujuan raja. Dan juga agung. Kalau macam cikgu kan, contohlah kalau cikgu jadi agung lah kan. Contoh kalau cikgu jadi agung, cikgu akan membenarkan Syasha ke Gavin ke untuk datang ke birthday cikgu. Tak ada masalah. Yang penting mesti bawa kek. Yang penting mesti bawa kek. Tak nak kek biasa-biasa nak kek secret recipe. Okey. Secret recipe. Dan Vin cikgu nak kek yang dibuat oleh mak dia. Mak dia kena buat kek. Okey, pada datang birthday cikgu. Contoh. Okey. Jadi kalau cikgu raja lah kan. Cikgu bukan raja cikgu bukan raja. Jadi itu contoh saja. So memang boleh. Ya, memang boleh rakyat bertemu dengan raja atau sultan. Okey. So itu adalah berkaitan dengan berkaitan dengan institusi raja selepas merdeka hingga kini. Dan sekarang pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Apa itu Jemaah Menteri? Iaitu sekumpulan menteri-menteri dan Perdana Menteri yang menguruskan negara kita. Yang menguruskan negara kita. Jadi, sebagai rakyat kita seharusnya mempertahankan kedaulatan institusi raja ini tanpa berbelah bagi. Jadi kedaulatan institusi raja menjamin kemakmuran dan keamanan negara kita. Jadi inilah yang kita pelajari hari ini, iaitu berkait rapat dengan iaitu perubahan-perubahan dalam institusi raja. Baik, sebelum kita meneruskan, ada soalan nak tanya tak? Kat mana-mana yang tak faham? Boleh faham ke? Boleh boleh faham tu satu. Tapi cikgu tahu, cikgu saya ni kadang-kadang faham. Macam Kavia lah selalu. Macam Kavia selalu. Saya faham cikgu, tapi saya lupa. Saya faham tapi saya lupa. Betul Kavia? Saya faham tapi saya lupa. Adik pun macam ni. Kan. Jadi Syasha pun sama. Faham? Ingat lagi? Entah. Dia macam tu. Jadi So, untuk supaya kita ingat, kita akan buat nota. So, cikgu nak kamu semua ambil pensel, ambil kertas ataupun ambil buku nota. Kita akan buat nota ringkas tentang perubahan pada institusi raja. So, cikgu harapkan yang itu. Kita akan buat sama-sama. Kita akan buat nota sama-sama. Dan juga, cikgu berharap supaya kamu semua faham bahawa sebenarnya, cara yang paling bagus untuk kita ingat fakta sejarah ialah kita buat nota sendiri. Tetapi, ramai pelajar yang tak tahu macam mana nak buat nota. Betul? Betul. Jadi sebab itu cikgu bantu kamu untuk buat nota supaya senang nak ingat. Jadi sebab itu kita kena buat nota. Alright. Jom kita buat nota untuk perubahan pada institusi raja ini. So ini antara subtopik yang penting ya. Jadi sebab itu kita akan buat seperti ini. So kalau ada mana-mana yang tak faham boleh bertanya. Sementara cikgu menulis, kamu juga boleh menyalin. Kita akan buat perubahan.
Okey, pada institusi raja. Okay, so kita buat tajuk dulu. Okey. Perubahan pada institusi raja. Jadi, kita buat yang pertama. Kita buat sama juga tetapi berbeza, sedikit berbeza. Okey, iaitu kita buat institusi beraja. Okey, iaitu institusi raja. Okey, pada zaman. Zaman apa? So, kita letak kat bawah. Kerajaan Melayu awal. Kita buat begitu. Dan untuk itu kita akan kotakkan ataupun kita bulatkan, bukan semua kita akan bulatkan kerajaan Melayu awal. Sebab itu keywords dia. Institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal. Apakah yang paling penting? Tentang fakta-fakta institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal. Yang pertama, iaitu raja ataupun sultan. Kita buat begini. Raja atau sultan, ketua kerajaan. Kerajaan negeri. Begitu. Ini poin penting. Okey, raja atau sultan adalah ketua kerajaan negeri. Itu poin yang pertama. Kemudian kita buat poin yang seterusnya. Okey, raja dan sultan juga. Raja dan juga sultan kita boleh buat juga, iaitu mempunyai apa? Kita kata berkuasa mutlak. Raja atau sultan berkuasa mutlak dalam pemerintahan tu. So kemudian kita boleh buat juga, iaitu iaitu segala dasar dasar berkaitan apa? Kita kata segala pentadbiran. Kita akan buat pentadbiran, perundangan, perundangan, kehakiman, dan hubungan diplomatik. Diplomatik ditentukan oleh raja. Oleh raja. Ini dikata kuasa mutlak. Di sini. Ditentukan oleh raja. So, cikgu akan grab sikit. Bawah sikit supaya dia nampak lebih jelas. Dan juga satu poin lagi yang kita boleh ambil. Raja dibantu pembesar. Ingat kita boleh besarkan huruf pembesar. Untuk apa? Untuk mentadbir kerajaan. Jadi ini yang kita kata sebagai kita keluarkan dia punya isi-isi penting supaya kita nampak. Ini poin-poin dia. Ini poin-poin dia. Kalau kita nak cantik lagi, kita boleh buat secara kotak yang kecil. Seperti ini. Dan kemudian kita boleh seperti ini juga kita boleh buat. Pentadbiran, perundangan semua ditentukan oleh raja. Dan juga seterusnya, raja dibantu pembesar untuk mentadbir kerajaan. So, ini adalah 3 poin bagi 3 perkara yang penting untuk institusi raja pada zaman kerajaan awal, kerajaan Melayu awal. Baik, itu nombor 1. Yang kedua, kita akan buat pula, iaitu nombor 2, iaitu institusi raja pada
zaman, kita boleh buat kat bawah, penjajahan British. Baik, untuk pada zaman penjajahan British, sama juga kita buat macam tadi. Okay, iaitu kita akan bulatkan keywords dia, penjajahan British. Okay, so mula-mula kerajaan Melayu awal, yang kedua penjajahan British, dan apakah poin-poin bagi institusi raja pada zaman penjajahan British? Iaitu yang pertama, kita boleh tulis kat sini, iaitu raja atau sultan. Raja atau sultan, kita buat sini, kekal sebagai ketua negeri. Kekal semasa penjajahan British, kekal sebagai ketua negeri. Dan juga kita boleh, namun begitu, raja atau sultan ini kita boleh tambahkan lagi, iaitu tidak. Kita kata sebagai tidak, boleh tambah, boleh besar sikit. Tidak berkuasa mutlak. Tidak berkuasa mutlak. Dan juga kita boleh tambahkan kat sini, iaitu peranan raja. Iaitu raja atau sultan. Kita gunakan tadi, raja atau sultan adalah ketua agama. Ketua agama, agama Islam, dan adat istiadat Melayu. Ketua agama Islam dan so kalau kita lihat, dan adat istiadat Melayu. Begitu. Dan juga raja, kalau sebelum ini raja dibantu oleh para pembesar, pada kali ini pula, kalau kita lihat, penasihat British. Penasihat British, dilantik bagi setiap negeri untuk apa? Penasihat British lah yang mengurus pentadbiran negeri. So, mengurus pentadbiran negeri. So, inilah dia. Kita dah buat. So, kita akan kotakkan dia seperti ini. Dan kemudian kita akan kotakkan dia juga seperti ini. Dan kemudian kita akan kotakkan juga seperti ini. Baik. Kalau ada bertanya, cikgu, kenapa cikgu buat macam ni kan cikgu? Baik. Sebenar-benarnya, cikgu nak memudahkan pemahaman. Bagi tahu cikgu secara umum, bagi tahu cikgu, mana lebih senang nak faham? Kamu baca yang ini ke? Kalau kamu tengok baca buku teks ini, mana lebih senang nak faham? Baca buku teks ini ataupun baca kat nota ringkas? Nota ringkas. Nota ringkas lebih senang nak faham kan? Betul. Sebab itu cikgu buat nota ringkas ini. Boleh ambil. Boleh ambil. Siang korang tengah ambil kan? Dah siap? Belum siap? Kalau belum siap, boleh tulis. Boleh ambil. Nanti kalau dah siap, tulis dah di Zoom chat. Boleh tulis dah di Zoom chat dekat chat kat bawah tu. Tulis dah cikgu. Gitu. Apa yang A-nya? Syasha. So Gavin dah. Yang lain?
Okey, baik, bagus. Dah siap cikgu. Okey, baik, bagus. Okey. Wafi Irfan pun dah. Okey. So, Kak Fia pun dah. Okey, Tisha pun dah. Baik, bagus Tisha. Okey. So, kita akan teruskan dengan okey, iaitu perubahan. Okey, perubahan institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. So, ini jatuh ke nombor 3 ya. So, nombor 3 kita buat di bawah dia. Okey, nombor 3. Kita boleh buat institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Pada zaman pendudukan Jepun. So, bagaimana kita nak buat? Okey, seperti yang Cikgu buat tadi, iaitu kita akan bulatkan kata kunci bagi subtopik ini, iaitu pendudukan Jepun. So, tadi nombor 1 kerajaan alam Melayu, nombor 2 penjajahan British, nombor 3 pendudukan Jepun. So, semasa pendudukan Jepun, apa yang berlaku? Sama juga okey, seperti ini. Okey. Sekejap, cikgu tebak. Boleh ke? Tak boleh. Oh, tak boleh. Baik. Apa yang tak bolehnya? Caca. Baik. So, kita boleh tulis iaitu raja ataupun sultan. Okey, iaitu raja atau sultan kekal juga sama seperti British tadi, iaitu kekal sebagai ketua negeri. Sama. Kekal sebagai ketua negeri. Dan juga okey, sama juga iaitu raja atau sultan. Okey, sultan. So, kita buat macam ni, iaitu tidak berkuasa mutlak. Tidak berkuasa mutlak. Okey. Dan sama juga, iaitu kalau kita lihat seterusnya, okey, raja atau sultan, okey, merupakan ketua agama Islam. Dan juga adat istiadat Melayu. Adat istiadat Melayu. Macam sama je cikgu. Ya betul, hampir sama. Okey, cuma berbezanya dekat bawah ni, iaitu Gubernur. Korang tak nampak kan? Kejap lagi cikgu ni akan naikkan Gubernur Jepun. Yang akan mengurus pentadbiran negeri. Mengurus pentadbiran negeri. Okey, so kalau kita lihat di sini, okey, mengurus pentadbiran negeri ini, okey, so cikgu akan naikkan. Gitu. Okey. Okey. So, kita boleh bagi pada 3, raja atau sultan kekal sebagai ketua negeri, tidak berkuasa mutlak, raja atau sultan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu, dan satu lagi kita boleh buat iaitu Gubernur Jepun mengurus pentadbiran negeri. So, kalau kamu lihat di antara dua perkara ni, iaitu di antara nombor 2 dengan nombor 3 ni, sebenarnya dia hampir sama. Dia sama. Maknanya penjajahan British pun raja kekal sebagai ketua negeri dan tidak berkuasa mutlak. Sama juga macam di zaman Jepun. Bezanya apa cikgu? Ini beza dia. Okey, kalau zaman British, dia ada guna penasihat British untuk mengurus pentadbiran negeri. Tapi semasa pendudukan Jepun, ada Gubernur Jepun yang mengurus pentadbiran negeri. Ini perbezaan dia. Ini perbezaan bagi institusi raja zaman penjajahan British dan
institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Okey. Baik, dan satu lagi kita nak lihat iaitu bagaimana institusi raja selepas merdeka. Okey. So kalau kita boleh buat institusi raja selepas merdeka sehingga kini. So kita buat nombor 4 kat sini. Okey, institusi raja selepas kita boleh tulis kat sini merdeka hingga kini. Maknanya daripada kita merdeka sampailah sekarang, apa yang perubahan-perubahan yang berlaku. Merdeka hingga kini. Baik. So antara yang ini banyak sikit lah. Antara yang kita boleh tulis kat sini iaitu yang pertama kita boleh tulis kat sini. Sistem sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Itu sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu kuasa raja atau sultan di bawah. Kita boleh buat begini, raja ataupun sultan. So kita buat seperti ini. Kuasa raja tertakluk tertakluk di bawah di bawah perlembagaan negeri. So kuasa raja tertakluk di bawah perlembagaan negeri, maknanya di bawah undang-undang negeri lah. Undang-undang negeri. Dan kita boleh sambung lagi iaitu pentadbiran negeri. Pentadbiran negeri dibantu menteri. Menteri besar. Dan majlis eksekutif. So pentadbiran negeri dibantu oleh menteri besar dan majlis eksekutif. Supaya nampak jelas lah. Baik, seterusnya kita bersambung sebab bahagian ini memang banyak sikit. Baik, apa yang cikgu boleh buat sekejap? So cikgu akan select semua ni. So cikgu akan bawa naik sikit. Dan cikgu akan select adik-adik ni untuk semua ni. Dan cikgu akan bawa naik sikit. Supaya kamu nampak jelas lah. Baik. So kita akan lihat. Kemudian kita boleh tulis kat sini sambungan dia. Institusi yang di Pertuan Agong, YDPA. YDPA tu yang di Pertuan Agong. Cikgu buat macam ni lah. Yang di Pertuan Agong. Diperkenalkan. Maknanya jawatan yang di Pertuan Agong telah diperkenalkan sebaik saja kita merdeka. Yang mana 9 orang raja-raja Melayu. Iaitu, so kita boleh tulis di sini iaitu 9 orang. So kita boleh tulis kat sini 9 orang raja dan sultan dipilih menjadi agung. Mengikut giliran. Mengikut giliran. Dia ada dia punya giliran dia. Dia ada giliran dia. Baik. Oleh kerana kita punya whiteboard tak cukup, cikgu akan padamkan sedikit bahagian di sini.
Okey, iaitu cikgu akan padamkan sedikit bahagian di sini untuk cikgu naikkan. Okey, menaikkan semua yang ada ni. So, cikgu akan ini dia. Okey. Dan juga dipilih secara bergilir, giliran dan kemudian pentadbiran. Okay. Pentadbiran negara. Tadi pentadbiran negeri, ini pentadbiran negara. Pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri. Okay, Perdana Menteri. Kemudian juga kita boleh tuliskan kat sini Perdana Menteri, dan kemudian beliau akan dibantu oleh Jemaah Menteri. Jemaah Menteri adalah a group of minister, So apa yang kita boleh buat kat sini, iaitu kita akan kotakkan dia di sini. Ini adalah kenapa cikgu kotak yang ini berasingan, cikgu? Sebab dia melibatkan perkara yang berasingan. Okey. Dan pentadbiran negeri dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Menteri Besar. Baik. Kemudian di sini yang ini kita boleh kotakkan sekali kerana apa? Dia meliputi isu yang sama. Okey, iaitu isu yang sama, dan inilah akhir sekali. Jadi inilah institusi raja selepas merdeka hingga kini. Boleh ambil. Okay. Syazah, nama Syazah? Ada ambil tak? Ambil le, kau kan pelajar yang pandai. Dah siap dah. Bagus. Dah siap dah? Kalau dah siap, boleh tulis dekat Zoom chat untuk kita tengok siapa yang dah siap. Okey, Tisha. Okey, Wafi Irfan, bagus. Okey, Davin. Oh, Afiq. Okey, baik Afiq. Baik, bagus Afiq. Dah siap kan? Okey, Gavin pun dah siap. Okey, good. Jadi inilah dia, kita kata perubahan pada institusi raja. Kalau korang nak cantik lagi pun boleh sebenarnya, iaitu korang kena tambahkanlah seperti mungkin korang boleh buat arrow seperti ini, boleh buat arrow begini, kan, kemudian begini dan juga begini. Boleh buat arrow, boleh, tak ada masalah. Untuk mencantikkan lagi nota kamu. So, baik. So, ramai kat sini yang telah pun siap. Dah siap semua? Dah. Okey, baik, bagus. Tisha dah siap, Davin dah siap juga. Okey, baik, bagus. Ahmad Afam, Lokesh. Sudah, cikgu. Sudah. Okey, baik, bagus. Kalau dah siap, kita ada masa lebih lebih sedikit ni. Kita akan belum lagi. Ahmad Afam belum lagi. Sorry. Sorry lah. Sorry. Boleh ambil boleh. Sorry nakan. Tu apa lagu K-pop ni? Siapa yang suka K-pop dia tahulah.
So apa, kamu semua tak suka K-pop ke? Gavin, Syasha, tak suka Oh, tak suka Suka. K-pop. Oh, suka juga. Gavian. Ah, okey, baik, bagus. Maknanya ada juga yang suka. Okey. Ada juga yang tak. Wafi Irfan tak suka. Tak apa. Itu kata apa? Minat masing-masing ya. Minat individu. Jadi dia tak ada salah pun. Okey, untuk meminati itu tak ada masalah ya. BTS, ya. Okey. Bagaimana dengan nota untuk masa harapan? Baik, untuk masa harapan jangan risau. Okey, selepas kita belajar kita akan buat nota. Cikgu, bukan muka surat. Muka surat harapan. Oh, yang sebelumnya. Okey, yang Ya, sebelumnya sebenarnya adalah poin-poin yang kurang penting sebenarnya. Ya. Sebab itu cikgu akan ambil nota-nota, okey, bagi mana-mana muka surat yang penting, yang kita kata penting tu maksudnya apa tahu? Iaitu dia kerap keluar dalam exam. Kalau macam perubahan pada Okey, isi cikgu. saja, ini adalah yang kerap keluar dalam exam. Yang sebelum itu dia kurang. Dia kurang. Tapi tak apa. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey. So kalau dah siap semua, kita akan cuba untuk tengok soalan-soalan yang terdapat, okey, terdapat dalam buku teks itu. Sebagai contoh, soalan seperti ini tau. Okey. Iaitu, okey. Kalau dalam sejarah, korang tengok soalan ni yang cepat jawab. Cepat jawabnya, okey, iaitu siapakah yang mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu semasa zaman pendudukan Jepun? Macam mana kamu nak jawab? Macam mana kamu nak jawab soalan ni? Okey, baik. Okey, kalau mengikut format, okey, format terkini ya. Format terkini. Okey, korang tengok betul-betul sekiranya soalan tu dia bunyi macam ni. Okey, siapakah yang mengurus, okey, pentadbiran negeri, okey, negeri-negeri Melayu semasa zaman pendudukan Jepun? Baik. Sebenarnya untuk menjawab soalan ini, okey, ada okey, ya. Jangan tulis, oh, siapakah yang mengurus pentadbiran negeri Jepun? Negeri Melayu semasa pendudukan Jepun. Kamu terus tulis. Oh, jawapan dia, okey, Gubernur Jepun. Okey. Okey, Gubernur Jepun. Jangan buat macam ni. Okey, jangan buat begini kerana ianya adalah satu tindakan yang tidak betul. Salah. Okey, walaupun jawapan tu memang betul, tapi bentuk ayat dia salah. Bagaimana nak buat yang betul, cikgu? Baik, cara yang betul ialah kalau kamu nak jawab soalan ini dalam bentuk struktur atau isi, ya kena ambil ayat ni dulu. Okey. Okey. Ayat-ayat soalan ini. Ayat soalan kena ambil. Okey, dan masukkan jawapan. Macam mana nak buat, cikgu? Tak apa, ada banyak cara. Cara yang pertama. Okey, cara yang pertama, jawapan yang pertama. Kalau kita kata kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama, kamu boleh tulis iaitu, okey, pentadbiran, kamu ambil daripada ayat tu. Pentadbiran negeri Melayu semasa pendudukan Jepun. Okey, pendudukan Jepun. Okey. Kemudian kamu ambil menguruskan. Iaitu kamu boleh buat diuruskan. Tak perlu. Kena salin ke cikgu? Boleh. Kalau nak salin boleh. Diuruskan oleh Gubernur Jepun. Oleh Gubernur Jepun. Jadi ini kaedah yang pertama. Okey. Okey, diuruskan. Okey, itu kaedah yang pertama. Atau juga kamu boleh buat juga kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua macam mana, cikgu? Iaitu kamu ambil,
Okey, semasa zaman pendudukan Jepun, semasa zaman pendudukan Jepun, okey, okey, negeri-negeri Melayu, okey, negeri-negeri Melayu, okey, diuruskan oleh, okey, Gubernur Jepun. Pun boleh, tak ada masalah. Ataupun juga kaedah yang ketiga. Kaedah 3 kalau kamu nak buat iaitu siapakah yang mengurus pentadbiran negeri Melayu semasa zaman pendudukan Jepun. Kamu boleh terus tulis Gubernur. Gubernur Jepun. Yang mengurus pentadbiran negeri Melayu semasa zaman pendudukan Jepun. Nampak tak? Mana-mana jawapan memang betul. Mana-mana kaedah betul, boleh diterima. Kaedah 1 pun boleh, kaedah 2 pun boleh, kaedah 3 pun boleh. Tapi jangan buat terus macam ni je, Gubernur Jepun. Jangan. Yang ini tidak diterima. Ya, tidak diterima. So, boleh ambil mana-mana kaedah itu. Yang mana kamu selesa untuk buat. Itu cara. Ingat ambil daripada mana ayat tu cikgu? Ambil daripada ayat soalan. Ambil daripada ayat soalan. Okey. Jadi cikgu nak kamu faham bahawa kalau sejarah memang kena bina ayat. Kena bina ayat jawapan. Baru boleh menjawab soalan dengan betul dan dapat markah yang baik. Cikgu, Ya. bolehkah saya tulis macam pengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu semasa zaman penduduk Jepun ialah Gubernur Jepun. Okey, itu pun boleh. Okey, kita tengok ada option lain iaitu kaedah 4. Okey, kaedah 4 iaitu pengurus. Okey. Pengurus pentadbiran. Okey, negeri-negeri Melayu semasa zaman pendudukan Jepun, okey, ialah Gubernur Jepun. Baik, titik. So ini satu lagi yang kawan kamu buat. Pengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu semasa zaman kat Jepun ialah Gubernur Jepun. Okey, yang ini pun boleh, cuma kita tidak ada istilah pengurus ni sebenarnya. Istilah pengurus ni tak ada, manager ni tak ada. Jadi dia kurang sesuai untuk menggunakan perkataan pengurus. Tapi kalau kita mulakan pentadbiran negeri-negeri Melayu diuruskan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Cikgu tak kata ini salah, tetapi ini macam kurang tepat sebab penggunaan perkataan pengurus itu. Jadi adalah lebih baik untuk kita play safe. Yang penting kita nak markah. Jadi kalau kita ikut kaedah 1, kaedah 2 atau kaedah 3, itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. So next time, kalau katakan cikgu kamu ada berikan soalan-soalan macam ni, please remember, jangan jawab hanya jawapan saja. Tapi ingatlah, kena bina ayat jawapan yang betul. Ya, kena bina ayat jawapan yang betul. So, itu contoh jawapan daripada soalan yang diambil daripada buku teks. Ada soalan lain nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Kita tinggal 2 minit saja lagi. Ada soalan nak tanya? Ada mana-mana yang tak faham? Saya cikgu. Baik. Bagus. Davin boleh, Davin? Baik, bagus. Baik. So, untuk mengakhiri kelas kita pada